Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah nanti Ustaz akan taarufkan sebelum mulakan majlis kuliah kita ceramah pada malam ini insyaAllah. Seterusnya sebelum masuk pimpinan ahli kitab surah Raudatul Jannah yang dikenali dengan sebagai surah tsunami, muslimin dan muslimat, khususnya dari pimpinan muslimat kawasan Langkawi yang melanjutkan program slot kuliah maghrib jemputan bersama dengan Ustaz Asma, ayah ibu, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sempat pada malam ini, malam penuh barakah. Kita teruskan lagi program kuliah ataupun maghrib ataupun jemputan bersama dengan Ustaz Asma binti Harun. Jadi Malaysia pada malam ini saya maklum sekarang kita gambar di tengah Rajab, besar Rajab dan Ibrah Rajab insyaAllah akan dikongsikan dan disampaikan oleh Ustaz Asma sekarang jam pun dapat 20 insyaAllah. Di sini Ustaz permit sampai ke 12, tak masalah insyaAllah. Okay. Jadi alhamdulillah kepada Ustaz Asma dan juga pembantu untuk siri kuliah kembali relah di surau kita pada insyaAllah. Jadi tanpa masa jemput bahagia Ustazah Asma binti Harun untuk teruskan kuliah atau ceramah Isra Bil Mi'raj pada malam ini. Silakan Allah. Assalamualaikum. Ui, banyak ni ha. Okey. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu terima kasih kepada Ustaz Idris selaku pengurusi majlis. Seterusnya kepada imam, mungkin pengerusi surau, mungkin semualah jawatan kuasa yang terlibat. Kemudian kepada para muslimat sekalian, masya-Allah. Mungkin ada di sini pimpinan-pimpinan muslimat, para wanita sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak pengurusan yang menguruskan beberapa agenda program. Sempena saya turun untuk satu program asalnya ke Langkawi. Kemudian bila berhubung dengan orang yang tepat, Allah pun bagi perancangan yang cepat dan juga tepat, subhanallah. Sebab alang-alang turun tu kan, jadi diaturkanlah dengan sebaiknya, insya-Allah dimanfaatkan masa yang ada. Jadi alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Allah mengumpulkan kita di satu surau yang namanya sangat indah, Raudatul Jannah. Betul Ustaz? Raudatul Jannah. Di antara nama surau yang jaranglah orang beri nama. Nama ini berat sebenarnya, betul kan? Raudatul Jannah iaitu taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rupanya surau ni glamour dengan nama surau tsunami.
Masya Allah. Saya bila dengar tadi kan yang bawa tu, Ustazah nak pergi surau tsunami ni. Oh, surau tsunami bunyi nama tu pun dah hebat ni. Masya Allah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian. Maksudnya bila saya tanya tadi sempatlah, ini kawasan yang kena tsunami dulu kan. Ini di antara kawasan penempatan yang terkena serpihan tsunami. Masya Allah, yang saya ingat, yang saya tahulah masa tsunami tu berlaku, mungkin ada satu korban ke yang berlaku. Satu korban, Masya Allah. Tapi banyak rumah yang terlibat. Ada rumah memang yang tak boleh diselamatkan langsung dan sebagainya. Maksudnya penduduk kampung ni, kemudian nama surau ni pun mewakili peristiwa bersejarah tersebut. Orang kampung ni pernah diuji dengan pelbagai ujian lah. Ujian tsunami, badai yang melanda hati masing-masing pun kan. Orang kuat-kuat lah ni, orang hebat-hebat lah ni saya jumpa ya tuan-tuan. InsyaAllah, subhanallah. Bila sebut pasal Raudatul Jannah, teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu melewati, kamu melihat, kamu nampak ada taman syurga. Farta'u, itu fi'il amal tu. Farta'u, maka singgah. Nabi suruh singgah. Bukan pilihan ke, kalau boleh wajib singgah bila nampak taman syurga Allah. Bila disebut begitu, sahabat pun bertanya kembali kepada Rasulullah, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilaku zikri", iaitu majlis zikir, majlis ilmu. Kalaulah ditakdirkan Allah tunggu ustaz tak sampai, dah kita zikir je lah, selawat 100 kali, istighfar 100 kali, lepas tu kita baca Yasin contohlah kan. Asalnya nak buat majlis ilmu, tapi ustaz tak datang-datang, kan. Jadi kita ganti dengan majlis zikir. Itu pun dinamakan taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pertemuan, apa-apa perhimpunan dengan tujuan untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mesti berhimpun, dia mesti berkumpul, mesti duduk dalam satu majlis. Masya Allah, itu diberi nama Raudatul Jannah. Masya Allah, taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang saya berkati sekalian, yang Allah berkati, yang saya hormati, kita ni tak pernah pun tak terfikir nak jumpa kan maghrib ni. Tak terfikir ni, saya orang Terengganu duduk Negeri Sembilan, lepas tu nak jumpa orang Langkawi yang baik-baik ni, ramah sungguh lah. Daripada airport tu kan, yang menjemput tu sampai situ sampai sini, ramah sungguh orang Langkawi. Mungkin orang Langkawi ni memang orang yang ramai terima pelancong kan, ramai terima tetamu dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kita ni memang tak terfikir langsung, tiba-tiba pada tarikh sekian, waktu sekian, kita dikumpulkan oleh Allah ya Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Dan Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Itu kita nak ucap syukur tu. Bukannya kita dikumpulkan dalam satu majlis maksiat ke, kita berjumpa dekat shopping komplek beli coklat ke kan, ataupun beli gamat ke kat sini kan, ataupun apa-apalah. Tapi Allah temukan kita, nama-nama kita ini dipilih oleh Allah daripada Lauh Mahfuz lagi untuk berada di sebaik-baik tempat, iaitu di taman syurganya, di atas muka buminya. Mudah-mudahan apabila hancurnya bumi ini kelak diganti dengan alam yang lain namanya akhirat, Allah juga akan pilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semua perkara ada tanda. Dalam Al-Quran memang dah cerita tanda-tanda bakal ahli syurga ni macam mana ciri-ciri dia. Tanda-tanda bakal ahli neraka macam mana ciri-cirinya. Bukan kita tak nak kata nak perasan kita bakal ahli syurga. Orang yang kata dia ni perasan ahli syurga salah. Orang yang peli orang tu cakap dia tu macamlah dia tu confirm syurga pun salah. Maksudnya nak sebut, nak perasan kita ahli syurga pun salah, nak peli orang lain pun salah. Sama juga dengan bab ahli neraka. Betul kan? Sebab benda itu tidak ada ketentuan, tapi ada tanda. Kalau tanda gembira macam mana ibu-ibu sekalian, para muslimat? Tanda seronok lah. Ni seronok tak ni sebenarnya ni?
Bolehlah sikit-sikit. Kalau tanda gembira, muka tu senyum, betul tak? Muslimat ibu-ibu boleh tak senyum sikit? Senyum, semua orang senyum. Saya tengok saya tengok muslimat je ni. Memang ngadap muslimat ni kan. Kalau tanda sedih tu kan keluar air mata, betul tak? Kalau tanda marah tu kan muka ketat je kan. Ke ada orang muka sama je, marah, gembira, sedih sama, spesen je. Mesti ada tanda, betul kan? Subhanallah. Samalah juga bila tanda-tanda bakal ahli syurga Allah, antaranya ialah mereka yang sangat sukakan taman syurga Allah di muka bumi. Suka majlis ilmu, suka bila dengar ada kuliah dan sebagainya. Walaupun bukan kita tengok kepada yang menyampai, tapi kita cakap tak apalah, walaupun ustaz tu kita pergi tidur, contohlah kan. Walaupun ustazah tu cakap tak faham apa pun, yang penting kehadiran kita dicatat oleh para malaikat. Ada orang tinggal 10 minit baik tak payah pergi. Ini orang yang tak faham. Orang yang faham 10 minit pun saya mesti nak pergi. Sebab apa? Nak termasuk dalam kehadiran yang dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bila kita faham ni, semoga masa yang kita luangkan pada saat ini adalah satu masa yang kita akan syukuri bila kita dah mati dalam kubur besok. Syukurlah, adalah campur-campur berapa jumlah masa, jam, hari mungkin yang kita pernah luangkan hadir ke taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk kita ni kan diberi tajuk Isra Mi'raj. Tiap tahun ni dengar cerita Isra Mi'raj ni kan, ada rasa boring tak? Ada tak rasa macam dah Isra Mi'raj, lepas tu pusing cerita yang sama? Kadang-kadang ada tak rasa macam boring? Tuan Haji ni dah dengar berapa kali dah kan? Saya ni macam seleng keluar Negeri Sembilan. Saya orang Terengganu, keluar cakap Langkawi, cakap Kedah tak reti sangat kan. Nak habak mai ni kan, sikit-sikit je lah ayak kan. Okey, ulak belakang atas pagar jatuh atas ayak acak. Tu betul tak? Sebaiklah. Boleh jugalah tu, sebaik tak terplay on kan. Apa ulak belakang atas pagar jatuh atas ayak acak. Yang itulah. Alhamdulillah. Okey, ada orang dengar cerita pasal Isra Mi'raj ni 20 kali dah. Hidup 30 tahun. Ada yang ustazah dah 50 kali dah dengar. Sebab pakcik umur 70. Dah banyak kali tiap tahun dengar. Tapi yang peliknya, walaupun hampir setiap tahun kita dengar cerita Isra Mi'raj, lepas tu setahun tu bukan sekali buka TV cerita Isra Mi'raj, pergi kuliah sana Isra Mi'raj, tetapi kenapa tak berlaku? Muslimat tu macam tak muat kan. Mungkin boleh ke depan sikit. Ada yang duduk kat tangga kat belakang tu. Sila. Masya Allah muslimat sekalian. Boleh datang. Ni hari muslimat sedunia ni. Time kuliah maghrib muslimat nak datang bukan senang kan. Moga suami-suami kita dapatlah saham sama, mengizinkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ke depan sikit. InsyaAllah para muslimat sekalian, wanita-wanita yang salehah, jika kita dapatlah jolokan, maksudnya kedudukan wanita yang salehah, InsyaAllah Allah akan pilih kita menjadi ketua bidadari di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin pula jadi apa dah? Bidadara ke? Bukan bidadara kan, orang lelaki ibarat macam raja lah. Tapi ketua bidadari tak boleh lari, orang rumah juga ya. Boring tak boring jumpa balik orang sama-sama soleh-solehah, takkan rasa boring insya-Allah. Alhamdulillah. Nak sebut, bila kita sebut Isra Mi'raj, ia adalah salah satu mukjizat. Kita tahu ia adalah satu mukjizat. Bila sebut mukjizat, diulang banyak kali pun cerita, dia takkan timbul rasa boring, takkan timbul rasa jemu. Ia adalah satu mukjizat. Sama macam kita baca Al-Quran, berapa kali dah khatam? Ada yang dah 20 kali khatam.
Ada ke sampai tahap kita rasa dah boring dah baca Quran? Dah jemu lah. Bahkan makin lama makin sedap, makin sedap. Kita ulang baca Al-Fatihah dah berapa ratus ribu kali dah. Setiap kali semayang 4 rakaat 5 kali waktu sehari, Al-Fatihah kita ulang. Keluar Allah lagi tak boring. Al-Fatihah keluar Allah kan. Maksudnya Al-Quran ini sebab apa? Dia satu mukjizat. Ulanglah berapa ratus ribu kali pun tak akan timbul kejemuan kepada hati kita. Sebab jemu rasa-rasa ni pada hati. Tak akan rasa jemu pada lidah kita. Masya Allah. Rasa lazat, rasa sedap. Kalau kita suka satu novel lah cerita kan, baca sekali tamat, nak ulang lagi tak sekali kedua? Walaupun masa baca tu menangis teresak-esak, walaupun cerita best lah novel ni, memang sekian-sekian, mungkin kalau ulang pun 2 kali. Lepas tu tak ada dah, jemu dah lah. Sebab ia adalah penulisan manusia. Tapi Al-Quran ini merupakan satu mukjizat. Bila diulang banyak kali sampai mati sekalipun, ia tak akan menimbulkan rasa jemu. Sama juga dengan kisah-kisah mukjizat yang selalu kita dengar. Tiba bila musim korban, timbul cerita apa? Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kita tercongok dengar. Dah tahu tu, dah boleh agak dah ustaz nak cakap apa. Bila ustazah cakap salah, kita pula boleh betulkan. Tetapi kita tetap duduk untuk dengar. Ulang sama, ulang lagi. Sebab ia adalah satu benda yang ajaib, benda yang mukjizat. Itu pun mukjizat Nabi Ibrahim tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak ceritanya bila sebut mukjizat ni ada 3 bahagian. Ada juga yang bahagikan menurut perspektif yang lain. Tapi kita kalau sebut mukjizat, kita tahu mukjizat hanya diberikan kepada siapa? Para Nabi dan Rasul. Kalau karamah ni orang soleh macam tu kan. Kemudian ada mukjizat diberi, bukan mukjizat, yang kalau orang biasa, orang yang melakukan maksiat tetapi diberi kelebihan. Ini dinamakan istidraj, ataupun dia menggunakan sihir, bantuan jin dan sebagainya. Nampak macam Allah bagi dia kelebihan. Dia letak je tangan boleh sembuh. Dia guna telur, boleh sembuh penyakit alih ke telur. Contoh. Ini lepas tu nama dia naik. Orang bagi kepercayaan. Orang sanggup bayar berapa? Contohlah kan. Kita kata dia tu ada kelebihan Allah bagi. Kalau manusia biasa yang bukan alim, ulama ataupun bukan wali Allah ada kelebihan begitu, berhati-hati. Takut ia tipu daya syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila sebut mukjizat ni ada 3 kan. Ada mukjizat yang mana kita dengar sekali dia tak diulang-ulang cerita tu. Sebab cerita itu berlaku pada zaman Rasulullah dan ia tetap hanya jadi sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tu. Yang kedua, mukjizat yang sentiasa diulang-ulang. Contoh cerita Isra Mi'raj ni lah. Yang ketiga, mukjizat yang kekal sampai al-khalidin, yang kekal sampai bila? Sampai kiamat. Iaitu mukjizat apa? Al-Quran akan kekal sampai hari kiamat. Mukjizat. Masya Allah. Kalau yang pertama kita tengok, mukjizat yang pertama yang berlaku ketika zaman Rasulullah banyak. Sebenarnya ada ratus-ratus mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh disebut dalam Al-Quran, bulan pernah terbelah 2. Allah perintahkan Nabi Muhammad guna jari tunjuk, kemudian itu kan dicabar oleh puak-puak musyrikin. Supaya nak membuktikan Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi. Kemudian Nabi Muhammad ikut lagi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, depan mata kaum musyrikin tu Nabi guna jari tunjuk je, kemudian buat isyarat macam belah, bulan terbelah 2. Tapi masuk tak Islam? Tak, syahadah juga, tak masuk Islam juga. Ini adalah ciri-ciri orang yang musyrik, orang-orang munafik. Dia minta buat tu muat ni, akhirnya mereka hanya puas hati untuk meminta, akhirnya dia mengatakan Nabi Muhammad ni ahli sihir. Tu je lah. Orang bukan Islam kata kita orang Islam ni, kalau istilahnya tak cerdik, istilah lembut ataupun bodoh lah kan. Ataupun kurang siuman. Kalau istilah pendek, gila. Macam tu lah.
Dia orang kata kita ni bodoh, gila, tak cerdik semua. Sebab apa? Kita ni percaya dan beriman benda yang tak logik. Kalau dari segi akal, logik tak? Bulan boleh dibelah dua. Tak logik ni. Bukan buah apa ni? Buah tembikai dibelah dua ni. Bulan tu dibelah dua. Tetapi kalau tanya pada iman, kita percaya tak bulan dibelah dua? Percaya. Sebab tu dia orang gelakkan kita. Sampai satu ketika satelit tu kan boleh tengok gambaran permukaan bulan. Mereka sendiri yang terkejut. Yang mereka kata umat Islam ni gila, bodoh, apa semua ni. Mereka terkejut. Bila dia boleh tengok sekeliling bulan, memang ada skar. Memang ada parut yang membuktikan bekas kesan bulan pernah terbelah dua. Masya Allah, Allahu Akbar. Sama juga masa kita daripada kecil percaya yang Nabi Musa membelah laut. Mereka gelak kan? Dalam perjalanan Nabi Musa tu menuju ke Palestin, kemudian dikejar oleh tentera Firaun guna tongkat belah laut. Digelak dia orang, apalah orang Islam ni belah laut pun percaya. Sebab tak ada hari ni teknologi boleh belah laut. Laut ni tak ada siapa manusia boleh sampai ke dasar laut sampai hari ni. Dia orang pergi kawasan nampak macam dah dasar. Rupanya ada lagi bawah. Sampai peringkat gas dah tak boleh nak support dah. Walaupun beban bawa gas banyak mana pun, dia orang tak boleh nak pergi dasar laut. Lagi hitam, lagi bawah, lagi gelap, sampai dia orang tak boleh nak terokai dah. Nak katanya. Tapi bila mereka pergi buat kajian arkeologi contohnya, mereka jumpa kesan-kesan bahawasanya memang betul laut pernah terbelah dua. Masya Allah. Banyak lagi lah cerita mukjizat yang terdahulu yang diceritakan. Tapi itu nak sebut ajaibnya iman umat akhir zaman yang Nabi sebut. Fatuba man yarani fayu'minu bi. Nabi kata beruntunglah orang yang pernah jumpa dengan aku lalu mereka beriman denganku. Siapa? Para sahabat Nabi. Tapi Nabi sebut 3 kali. Fatuba. Maka beruntunglah, bertuahlah 3 kali. Sangat beruntung. Siapa? Faman lam yarani. Siapa yang tak pernah bertemu denganku, fayu'minu bi. Dan mereka tu beriman denganku. Percaya. Nabi sebut bila sahabat bertanya siapakah mereka tu, Nabi jawab, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bih. Rasulullah kata, suatu kaum yang akan datang selepas kamu yang hanya ada pada mereka suhuf, yakni Al-Quran, dan mereka betul-betul percaya kepada Al-Quran tersebut. Nabi cerita tentang siapa? Tentang kita, umat akhir zaman yang memiliki keimanan, kepercayaan yang sangat pelik. Apa saja yang disampaikan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, peristiwa Isra' Mi'raj yang sampai hari ini ditawakan oleh umat, oleh orang musyrik, orang kafir, tertawa yang kita duduk cerita setiap tahun ni. Yang mana mereka ketawakan kita percaya Nabi kita pernah naik ke langit, melebihi sampai langit ke-7. Mereka sebab hari ni memang tak ada manusia boleh sampai ke langit yang pertama pun. Yang boleh cecah tu apa dia? Awan. Keluar bumi, tak boleh lebih dah daripada tu. Langit ni atas daripada semua bintang-bintang, atas lagi daripada semua galaksi ni. Tinggi tak tahu langit kat mana. Yang kita kata nampak langit tu awan. Betul tak? Yang kita tak boleh nak tahu kat mana langit. Tapi kita percaya, yakin, langsung tak ragu-ragu. Ke pernah kita tanya balik ustaz yang ceramah, ustaz, betul ke Nabi Muhammad naik ke langit? Pernah ke tanya soalan tu? Allahu Akbar. Nak sebutnya para jemaah sekalian, kita ni diberikan sejak lahir apa dia? Keimanan tanpa berbelah bahagi, tanpa perlu bukti ataupun saksi. Contohlah bila Nabi cerita pasal apa? Nabi cerita pasal berlakunya azab kubur. Kita pun dengar takutnya azab kubur, lalu kita beramal dengan surah Al-Mulk. Nak tanya, setakat ni ada tak saksi yang bagi tahu betul-betul ada azab kubur? Ada tak orang mati, azab kubur betul-betul lah berlaku? Saya dah rasa, saya tengok sendiri. Tak ada orang cerita. Lepas tu, orientalis ataupun golongan-golongan liberal contohnya. Sebab masa saya ambil MA dulu, saya buat tajuk liberalism apa semua ni. Antara fahaman yang mereka cuba masukkan apa?
tidak wujud pun, tak berlaku pun azab kubur. Berdasarkan bukti apa? Orang muda sukalah bukti-bukti ni. Bila digali kubur, saiz kubur sama dia kata. Jadi cerita Nabi Muhammad tentang ada himpitan kubur, dia kata bertimpung. Tengok tak ada pun tulang tu macam bersilang, walaupun digali kubur orang bukan Islam. Lepas tu tak ada pun kesan ular-ular tu yang membelik tu. Maksudnya mereka mendatangkan bukti, gambar dan sebagainya mengikut logik akal. Tapi kita ni umat akhir zaman, Nabi SAW umat yang paling istimewa, paling iman dia, percaya walaupun tak ada bukti, tak ada saksi. Apa yang ada dalam dada kita pada saat ini benda yang paling mahal. Sekiranya kita mati dalam keimanan ini, kita akan dibangkitkan kembali dengan iman ini. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam syurga Allah dengan keimanan ini. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ramai mana orang bukan Islam tak pernah menikmati nikmat iman percaya ni. Tapi Alhamdulillah hari ini ibu-ibu, para jemaah sekalian, kita tengok apa yang berlaku. Wa makaru, mereka merancang. Wa makaru wa makarallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik perancangan. Mereka cuba bunuh umat Islam, betul kan? Yang berlaku di New Zealand contohnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Mereka cuba melemahkan semangat umat Islam. Mereka cuba mungkin untuk memberi amaran ataupun ancaman kepada umat Islam. Dan kita percaya yang menembak itu bukannya ada dendam peribadi, tidak. Mereka daripada sebuah kumpulan yang besar. Mereka terlatih. Mereka ada perancangan yang setelah sekian lama. Bukannya baru seorang dua, bukannya hanya beberapa orang. Mereka menyangkakan dengan perancangan seperti itu mungkin umat Islam ketakutan. Mungkin umat Islam akan rasa lemah semangat. Lagi-lagi di negara yang bukan Islam, betul kan? Tetapi sebaliknya berlaku. Tak lama pun, keesokan je, 2 hari selepas je, Islam semakin kuat. Bahkan yang selama ini azan tidak pernah dikumandangkan di luar. Sebab saya pernah duduk kat Australia, ibu-ibu sekalian, pernah duduk. Australia tu kan rakyat Australia yang pergi tembak tu kan. Australia kan sebelah New Zealand, betul tak? Masa duduk sana beberapa tahun, sebab ikut suami sambung belajar masa tu, bawa anak 5 orang, bersalin anak ke-5 pun kat sana. Saya nak sebut, kita takkan dengar azan. Azan dilakukan dalam masjid. Azan dilakukan dalam pusat-pusat Islam. Memang tak dibenarkan dikeluarkan lebih daripada kawasan umat Islam. Kemudian di sana memang mereka tak boleh nak tahu sangat kita punya aktiviti dalam masjid. Maksudnya tertutup, sebab kita berada di mana ni? Di sebuah negara yang bukan Islam. Tetapi saya nak bagi tahu, bila raya Aidilfitr dengan Aidil-Adha, di sana akan dibuat di padang. Dan ini antara sunnah kan? Khutbah hari raya, 2 raya ni dibuat apa? Di kawasan yang terbuka, kawasan lapang. Kita kalau buat kat Malaysia pelik. Sebab apa? Kita banyak masjid. Sana memang tak muat, dia akan buat di padang. Bila buat di luar tu, masa tu baru mereka akan tengok kaedah kita, solat, khutbah dan sebagainya. Masa tu dia orang akan kerumun penuh tepi, duduk tengok cara kita solat. Masa tu juga dia dengar laungan azan. Masa tu juga dia dengar khutbah. Khutbah dibacakan dalam bahasa mereka. Masa tu mereka akan tengok syiar Islam. Sebab itu diminta untuk diperlihatkan supaya kelihatan syiar Islam. Allahu Akbar. Hari ini sekelip mata Allah ambil syahid lebih kurang dalam 50 orang kan. Tapi digantikan saban hari berapa orang yang masuk Islam. Ini semua ni ibu-ibu, tuan-tuan haji, semua ni saya faham. Semua orang ada Facebook hari ni. Tadi saya borak dengan Hajah tu pun, saya kira umur 60 lebih kat 70 kot Hajah kan. Wallahualam. Lepas tu Hajah tegur saya tadi, Ustazah, asyik tengok Ustazah kat YouTube hari ni jumpa saya kat Facebook. Saya pun tanya, Acik ada Facebook? Ada. Saya jumpa hari ni ibu-ibu umur 70, umur 60 ada Facebook. Jadi siapa ada Facebook boleh tahu apa yang sedang berlaku di New Zealand, berlaku di Australia, berlaku di UK, berlaku di hampir seluruh negara bukan Islam. Kebanjiran umat Islam solat fardu 5 waktu. Betul tak? Gambar, bukan di New Zealand saja. Waktu Zuhur penuh sampai melimpah keluar daripada masjid. Waktu Asar penuh. Namun persoalan kita, adakah di Malaysia berlaku juga benda ni? Berlaku tak perubahan? Tiba-tiba orang muda daripada kesan yang berlaku tu, orang muda tiba-tiba yang tak pernah datang surau masjid datang.
sebab terkesan dengan peristiwa tu. Subhanallah, mereka syahid. Mereka meninggal dunia keadaan yang baik. Mereka sedang berbahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para syuhada tu yang ditembak tu, mereka sedang berada di salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sangat berbahagia sekarang. Jadi kita yang hidup sekarang ni, kita harapkan kematian yang macam tu. Betul kan? Mati ketika solat, ketika baca Quran, di rumah Allah, dalam berwuduk. Kematian yang mana? Kita pasti akan mati. Dan mereka itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah membuka banyak pintu-pintu hidayah. Bukan umat Islam di New Zealand saja. Akhirnya mereka masuk masjid. Yang tak pakai, yang bukan Islam, kan wanita tu, mak-mak saleh tu masuk masjid pakai tudung, pakai selendang, menghormati. Siapa yang tengok sidang parlimen pertama di New Zealand dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Untuk kali pertamanya, mereka berhimpun ribuan di satu dataran, di satu universiti. Lalu dibacakan ayat Al-Quran. Yang mereka tak faham apa itu ayat Al-Quran, tak faham apa itu azan, mereka boleh menangis, mengelai akan mata. Sebab apa? Mereka mendengar seruan azan tu. Azan ini bukan seruan untuk umat Islam. Dia adalah seruan untuk seluruh manusia. Sebab itu bila kita dengar kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, untuk memberitahu kepada seluruh manusia, orang musyrik ke, orang munafik ke, orang Muslim ke, Allah itulah yang Maha Besar. Kemudian Allah menyeru melalui muazzin ni, hayya 'ala salat, semua datanglah salat, datanglah berdoa kepadaku. Seruan itu bukan khas untuk umat Islam, kepada seluruh manusia. Kamu datang salat, kamu akan menuju kepada kejayaan. Hayya 'alal falah. Dan diulang kalimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa sedar ya, bila orang Islam ni, orang bukan Islam, dia ikut kalimah azan tu, tanpa sedar dia dah buat syahadah. Betul atau tidak? Dia orang boleh ulang tu sebagai lagu. Dia kata sedaplah lagu ni. Saya ada dengar, saya ada tengok lama dah ni dekat YouTube. Ada orang Cina ke Mak Saleh, dia dengar azan, dia pun menangis. Lepas tu dia ikut. Berapa kali dia ikut? Dia kata ini lagu yang sangat sedap, sangat indah. Dia tak sedar, dia telah menyatakan syahadah. Tanpa sedar, hebatnya. Saya ni kan memang kita tajuk Isra' Mi'raj. Tapi kita faham, antara kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj ialah yang disusun lama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada kisah Ta'amul Huzni, tahun kesedihan kan? Kematian isteri tercinta, kematian bapa saudara, kemudian diusir daripada Mekah sendiri pun dah mula ugut bunuh dan sebagainya. Kemudian cuba menyebarkan Islam di Taif, cerita-cerita macam-macam lah. Akhirnya Allah jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu peristiwa yang sangat hebat, iaitu Isra' Mi'raj. Kita faham Isra' tu apa? Perjalanan bumi ke bumi, Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Mi'raj itu perjalanan antara bumi ke langit, iaitu daripada Palestin ke Sidratul Muntaha. Itu semua orang ingat, betul tak ni? Tapi perjalanan itu untuk tujuan apa? Para muslimat, para muslimin sekalian, untuk menerima satu wahyu yang sangat agung, iaitu wahyu salat. Semua ibadah lain, semua syariat lain adalah melalui perantaraan siapa? Malaikat Jibril. Kecuali bila Allah nak berikan wahyu salat, Allah jemput dalam perjalanan yang sangat istimewa, berdua-duaan dengan Rasulullah, tanpa perantaraan Jibril. Direct Allah nak bagi tentang salat. Jadi saya bukan nak cerita pasal perjalanan Isra' Mi'raj, naik langit ke berapa, jumpa siapa, apa semua tu, insya-Allah boleh dengar daripada penceramah-penceramah lain. Itu boleh baca. Tapi yang saya nak share pada malam ini, para ibu, para bapa, para jemaah sekalian, tentang keajaiban solat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu dalam Al-Quran diulang-ulang tentang salat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Tolonglah, minta pertolongan dengan Allah melalui sabar dan salat. Ia sangat berat kecuali orang yang khusyuk, orang yang menghayati salat. Tadi saya cerita pasal azan, saya nak sambung. Orang bukan Islam, dia dengar azan. Kalau kita dengar cerita seorang angkasawan, saya tak ingat nama apa, dia pergi ke luar bumi kan, dia dengar laungan azan. Bila balik ke bumi, dia masuk Islam.
Sebenarnya ia bukan satu dua kali peristiwa ni. Yang mana azan manusia di bumi ni kedengaran di langit. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, kenapa tak ada azan hari ini ya Rasulullah?" Ada, macam biasa ada. Tapi kenapa azan kali ini tidak menembusi langit? Malaikat tak dengar di langit. Rasul pun cerita, rupanya ada seorang sahabat Nabi ni dikurniakan suara yang sedap. Orang muda. Dia minta dengan Rasulullah untuk melaungkan azan. Maksudnya sebelum itu Bilal bin Rabah, betul kan? Bilal ini dia tidak memiliki suara yang mendayu, suara yang sedap, tapi suara dia jelas, terang, kuat. Mungkin tak ada lagu lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je lah kan. Jadi Rasulullah bagilah kebenaran hamba Allah yang lain, sahabat Nabi yang lain ni nak melaungkan azan. Tapi kemungkinan azan yang dilaungkan oleh individu yang kedua ni, sahabat Nabi yang lain ni, ada terselit mungkin perasaan riya, wallahu alam, ataupun ujub. Sebab itu orang yang nak jadi muazzin ni kadang-kadang memang kena jaga niat dia. Kadang kita yang dengar ni kan, tak ada imam lain ke? Tuan Haji ni lagi ke? Imam tua ni lagi ke? Contohlah kan, Bilal tua ni lagi ke? Suara macam dah tak keluar. Contoh, kadang kita komplain Bilal tua, contohlah kan. Lepas tu dengarlah pula sekali Bilal muda. Sedapnya. Macam Imam Mekah. Kalau yang macam ni azan, saya nak pergi masjid. Contohlah kan. Tapi sekiranya yang pertama tadi, yang kita kata dah tak sedap dengar dah, suara pun dah tergalang timbul, contohnya lah kan. Tapi dia tu lah Bilal daripada dulu subuh tak ada orang nak azan pun dia pergi azan. Dan dia melaungkan panggilan yang agung itu kerana Allah ikhlas. InsyaAllah suaranya tu boleh tembus langit. Sampai malaikat di langit tahu dah masuk waktu solat dan sebagainya. Masya Allah. Sebab itu ia adalah satu syiar yang besar sebenarnya. Nikmat yang besar kita berada di Malaysia boleh dengar laungan azan. Allahu Akbar. Jadi saya nak cerita pasal keajaiban azan kan. Kalau siapa yang ada telefon boleh buka YouTube kan. Cuba cari tajuk azan bersambung-sambung mengelilingi dunia. Pernah tengok tak? Siapa yang tak angkut tu tak pernah tengok lah tu kan. Jadi cari video ni, yang mana asalnya dia dikaji oleh orang yang bukan Islam, yang mana mereka mengatakan laungan azan yang dibuat oleh umat Islam ni perbuatan yang sia-sia. Dia guna logik akal. Dia kata takwim kan dah ada, kenapa nak kena panggil lagi? Faham tak ni? Takwim tu kan, takwim 2019, 2018 dah keluar waktu solat. Kenapa nak mising, nak memekak, nak panggil datang solat ni? Sebenarnya hujah logik dia tu boleh jawab dengan logik juga. Contohlah waktu sekolah, kenapa nak kena ada loceng? Kan dah tahu waktu habis belajar pukul berapa? Lepas pukul 10.05 bunyi loceng. Betul tak? Waktu rehat. Kemudian 10.35 bunyi loceng, masuk kelas balik. Kenapa nak kena bunyi loceng juga? Kan dah ada jam masing-masing. Kan masing-masing dah ada, dah tahu waktu tu pukul berapa. Nak kata manusia ini memang fitrahnya sentiasa lupa dan leka. Jadual tu ada. Dah galit mengajar tu kan, bunyi loceng. Dah habislah masa saya, baru terburu-buru keluar, betul kan? Bunyi loceng. Sebagai peringatan yang berkala setiap hari tu, setahun loceng tak berhenti, betul tak? Jadi nak sebutnya, apa yang dalam Islam kita buat, memanggil umat Islam solat 5 kali sehari, adalah mengikut fitrah. Itu pun ramai lagi orang tak sah solat. Itu pun ramai orang buat je, habiskan tengok drama, habiskan buat kerja dulu, buat itu dulu. Allah dah panggil hayya ala solah, 5 minit tak datang lagi, 10 minit tak datang lagi, sejam barulah datang. Umur dah 60, dah 70, masih lagi lewat-lewatkan solat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik, takut meninggal dalam keadaan tak sempat menunaikan solat. Sebab apa? Dah biasa melambat-lambatkan solat. Okey, mereka bila kaji, mereka dapati yang menyusun waktu solat ini bukan manusia, melainkan satu kuasa yang luar biasa. Para jemaah, para ibu sekalian,
Sebab ternyata kalau gereja nak susun contohnya kan, nak sebut bagi pembandingan, dia kata pukul sekian-sekian gereja ni pula yang tekan loceng. Ikan dia pun main ni kan juga kan. Okey, lepas tu gereja ni kita nak biar bersambung seluruh dunia. Agak-agak mereka boleh buat tak? Tak boleh. Sama juga kuil contohnya, mana-mana agama. Sebab itu bila mereka kaji tentang azan ini melibatkan apa? Waktu solat ni melibatkan apa? Peredaran bulan, bintang, matahari, ilmu falak. Dan mereka dapati akhirnya azan berkumandang setiap saat di atas muka bumi Allah tanpa gagal. Contoh, kampung ni azan, sambung pula daerah ke daerah. Kan beza sikit je, kadang beza 1 minit je. Ada orang tanya kenapa tak tetap je? Tak tetap lah, 8.30 isyak sampai bila-bila 8.30. Sampai bila-bila ni. Perasan tak waktu, berubahnya waktu itu mengikut warna alam. Memang kalau awal sikit subuh awal, maksudnya cerah pun awal lah. Faham tak? Subuh sekarang lambat sikit, cerah pun lambat. Maksudnya memang tepat dengan peredaran bulan, matahari, bintang semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya mereka kata, waktu azan yang dalam Islam ini bukan susunan manusia, melainkan kuasa luar biasa yang mengawal seluruh alam. Akhirnya bila mereka tengok daerah ke daerah, negeri ke negeri, negara ke negara, bersambung ke seluruh dunia setiap hari begitu. Start daripada subuh, bersambung-sambung mengelilingi dunia. Kemudian zuhur pula bersambung-sambung. Tidak ada suatu saat pun yang berlalu di atas muka bumi Allah melainkan dilaungkan azan. Maksudnya nama yang paling kerap disebut di atas muka bumi Allah adalah kalimah Allahu Akbar. Kemudian nama siapa yang kedua? Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nak cerita itu baru cerita azan keajaiban. Kalau ibu-ibu sekalian nak cari lagi ilmu tentang azan, mereka kaji lagi. Apa yang berlaku setiap kali azan berkumandang? Rupanya alam ni mengeluarkan warna-warna tertentu. Waktu subuh, warna biru muda. Masuk waktu duha, warna hijau. Ini warna rizki. Bila masuk waktu zuhur, kan alam nampak terang. Warna kuning keluar dengan kuat. Lepas tu waktu asar, mula warna orange. Bila waktu maghrib, alam berubah menjadi warna merah infrared. Bila malam berubah. Begitulah setiap kali perubahan waktu, berlakunya perubahan warna alam. Ini orang pakar apa pula? Pakar kaji alam pula kaji. Dia letak alat untuk mengesan spektrum warna yang dikeluarkan oleh alam. Sebab itu dia automatik sebenarnya. Bila malam rasa nak, rehat. Kemudian bila pagi tu keluar cahaya duha yang sangat indah. Bila tengah hari tu kita akan rasa macam mana? Bila petang dan malam sikit. Saya tak nak kupas panjang tentang kelebihan warna-warna ni. Dalam sains, mereka kaji, mereka keluarkan. Zuhur ni lebih kepada apa? Keceriaan. Siapa yang solat di awal waktu zuhur, dia menyerap tenaga alam secara sempurna. Makin lambat, lama-lama dia hilang keceriaan hidup dia. Contoh, dari segi keceriaan. Lepas tu dari segi apa? Sistem penghadaman. Asar, sistem reproduktif. Sistem kesuburan. Nak sebutnya, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasul jawab apa? Solat pada waktunya. Ulama kata solat di awal waktu. Kita kalau duduk, kalau saya di Seremban tu kan, tengok orang-orang Cina kan, subuh-subuh tu, sebelum subuh tu, dah ada kat taman dah. Dia duduk buat apa? Duduk buat tai chi. Betul kan? Dia duduk beriadah lah. Kalau kita baca dalam sejarah, dalam kitab-kitab tabik Cina dan sebagainya, mereka memang ada menulis alam mengeluarkan tenaga-tenaga tertentu pada waktu-waktu tertentu. Dan tenaga yang paling bersih, yang paling hebat, tenaga waktu awal-awal pagi tu. Akhirnya mereka membuat satu pergerakan untuk menyerap tenaga alam. Sebab tu kita tengok dia bergerak tu kan, macam tak berpeluh pun, dia buat perlahan-perlahan. Itu kaedah mereka, kepercayaan mereka untuk menyerap tenaga alam. Tetapi kita dalam Islam, pergerakan solat adalah pergerakan yang paling sempurna. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu contohnya, ada pakar kaji ketenangan. Dia kaji, bilakah waktu degupan jantung yang paling minima? Degupan jantung yang paling tenang berdegup bila?
Sebelum tu mereka kata ketika baring, kita kan bila baring rasa relax, betul tak? Tetapi bila mereka kaji kadar degupan jantung ketika solat, mereka dapati ada satu waktu degupan jantung yang paling tenang, yang paling minima. Tak tahu tak bila? Waktu sujud. Yang mana bermula daripada ketika berdiri, otak berada di atas jantung. Otak akan mengepam, jantung akan mengepam kuat, kepam untuk alihkan darah ke otak. Paling payah ni nak pam alih ke otak. Kemudian rukuk. Bila rukuk, perasan ke tidak otak berada sama level dengan jantung. Dia kena pergerakan satu persatu. Rukuk sama level dengan jantung. Jadi semakin ringan dah, aliran darah semakin ringan. Kemudian kembali kepada pembalikan iaitu i'tidal. Sekejap je. Kemudian kita sujud ketika ini, otak berada di bawah jantung. Ketika ini jantung paling minima melakukan kerja mengepam. Sebab apa? Sebab jantung ni, maksudnya nak kepam ni kan, nak edarkan darah ke seluruh tubuh ni, paling susah nak hantar kepada otak. Sebab dia tinggi, graviti kan tarik ke bawah, betul tak? Tapi bila sujud, ketika itu otak berada di bawah jantung. Dia hanya bekerja dengan sangat ringan. Ketika itulah sepatutnya kita akan rasa tenang, kita akan rasa rehat, kita akan rasa macam hilang sekejap masalah, lupa sekejap, Masya Allah, Allahu Akbar. Tiba-tiba ni saya cakap dari sudut sains pula kan, ibu sekalian. Pelik pula ustazah ke ni apa kan. Saya kan bila belajar pasal solat, tak apalah kita tak cerita detail pasal Isra Mi'raj. Saya bawa dari sudut yang lain. Sebelum ini ibu-ibu sekalian, saya pernah bekerja di JAKIM, kemudian Jabatan Komisen Negeri Sembilan. Saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor, duduk dengar cerita masalah rumah tangga orang. Sebab tu kadang-kadang ceramah saya kan, ustazah ni sampai ada orang tanya, ustazah ni hidup menderita ke macam mana ni? Sebab apa? Sebab kalau pakcik-pakcik dengar cerita saya ceramah, cerita sedih-sedih yang keluar. Ustazah ni luah perasaan dia ke ni, kesedihan dia ke? Ada yang tanya macam tu. Sebab apa? Yang datang cerita kepada saya cuma cerita sedih-sedih. Tak ada orang datang cerita jumpa saya, ustazah, saya nak cerita pasal suami saya baik. Tak ada. Ustazah nak cerita, tak ada. Yang datang mesti cerita masalah. Jadi saya ni dalam kepala saya, cerita saya ni banyak himpunan cerita-cerita yang menyedihkan. Sekarang pun orang PM dah berhenti dah kerja ni, saya ni setahun lebih dah berhenti kerja. Sekarang penceramah bebas sepenuh masa. Tapi orang cari juga cerita masalah. Kemudian orang PM ratus-ratus, saya rasa dah ribu dah himpunan cerita-cerita masalah rumah tangga. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun ramai kat ngadu. Dia tak nak jumpa depan-depan kan, ustazah masalah isi saya ni macam ni. Contoh kan. Sebab nak cari penyelesaian, bukan niat apa. Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, masa saya kerja dulu, saya pegang masa tu unit runding cara. Masa tu JAKIM minta buat sama-sama satu modul, namanya modul kaunseling syar'i. Kemudian bila dia tanya ustazah nak bawa modul apa, saya kata nak bawa modul iaitu terapeutik kebahagiaan ataupun penyelesaian kepada seluruh masalah manusia, khususnya umat Islam, adalah solat. Solat akan menyelesaikan semua masalah. Datang yang mengadu masalah, isteri maki hamun, boleh selesai. Suami kaki pukul, insya-Allah boleh selesai. Suami tak bagi nafkah, suami gini, masalah anak, subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya ambil cabaran tu, belilah berbanyak-banyak kitab, banyak-banyak buku pasal solat. Dari sudut sainsnya, dari sudut sejarahnya, dari sudut macam-macam lah, metafiziknya, macam-macam ilmu orang kaji tentang solat. Setengah orang dia tolak, dia kata apa ni, solat nak dikaji-kaji dari sudut sains. Ada orang memang tak nak terima benda ni. Tetapi bila kita tengok, contoh, 3 orang profesor daripada Universiti Malaya, Profesor Fatimah, Profesor Abu Bakar dengan Insinyur Chok, Profesor Insinyur Chok. Dia orang ni, 3 orang ni, dia kaji tentang pergerakan solat. Seorang pakar kaji otak, seorang pasal sistem keseimbangan badan, seorang pasal otot. Ini bukan universiti lain ni, Universiti Malaya, universiti kita ni. 2 buah buku dia orang keluarkan. Di hujung buku mereka buat kajian kesan daripada pergerakan solat yang tepat, yang betul. Dan yang ajaibnya mereka kaji apa?
Perbezaan solat, orang yang faham maksud solat dengan tak faham maksud solat, beza sangat jauh. Yang tak faham bahasa solat ni, bahasa bacaan dalam solat ni, semayanglah 50 tahun pun makcik-makcik sekalian, pakcik. Semayanglah 60 tahun pun. Sebab apa tak rasa tenang? Sebab apa tak rasa khusyuk? Sebab tak belajar nak faham bacaan dalam solat. Dia cuba letak alat. Kalau kita beli buku tu, kita akan tengok banyak alat dipasang kepada orang solat. Dekat macam orang sakit, letak kat kepala alat, letak dekat jantung, letak dekat ni. Dia orang tengok pergerakan pada alat, bacaan pada alat. Yang ni orang tak faham bacaan ni, pergerakan tak tenang, banyak khayal, tak fokus, resah gelisah, macam-macam lah keluar. Yang ni pula bila baca, bacaan dia faham, daripada sebelum solat tak tenang jadi tenang. Masalah tak selesai pun, contohlah, masalah tak selesai, tetapi macam selesai. Sebelum solat ada masalah, solat dengan tenang, faham. Lepas solat, selesai masalah. Masalah tak selesai lagi, tapi hati dia dah bertukar tenang, masalah jadi bukan masalah. Orang yang tak tenang, bukan masalah jadi masalah. Betul tak? Benda kecil jadi besar. Orang yang tenang, benda besar jadi kecil. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya kata saya nak ambil cabaran, saya nak buat ni. Sebab apa? Saya kadang buntu bila datang masalah rumah tangga. Kita bagi tip ni tak jadi, kita nasihat ni tak jadi. Akhirnya subhanallah, siaplah modul tu dalam berapa ratus, dalam beberapa siri berapa siri modul, PowerPoint, berapa tajuk dipecahkan, merujuk banyak buah buku, gabungkan sains dan sebagainya. Kemudian saya cuba gunakan bila ada klien datang, itulah testimoni saya. Itulah kita panggil responden. Datang mengadu, ustazah, isi saya tak hormat saya. Saya tanya, encik solat tak? Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak. Jangan harap isteri nak hormat pada encik, encik tak hormat kepada Allah. Encik nak tundukkan hati isteri, kalau encik tak tunduk sujud kepada Allah, jangan harap boleh tundukkan hati isteri dan anak-anak. Encik nak rizki yang luas, mengadu tentang rizki, saya nak tanya, rizki siapa yang bagi? Allah ya Razak, Allah ya Malik yang memiliki rizki, Allah ya Ghani yang Mughni yang maha kaya yang memberi kekayaan. Encik ada masalah hubungan dengan Allah, sebab itu rizki encik bermasalah. Anak bermasalah, encik mengadu tentang anak degil, encik lagi degil daripada anak. Allah dah panggil hayya ala salat, encik buat apa? Jadi kita ni yang degil, berubah dulu, kita jangan degil dengan Allah. Nanti Allah bagi anak tu tak degil dengan kita. Subhanallah. Saya kan kalau nak cerita pasal pengalaman kes, himpunan-himpunan cerita masalah-masalah rumah tangga yang boleh selesai hanya dengan mereka mengubah solat mereka, banyak air mata yang tumpah. Sebab apa? Melihat keajaiban demi keajaiban. Subhanallah. Ada satu kisah, saya ceritalah juga satu kisah ya. Seorang wanita datang dengan 2 orang anak kurus kering, saya ingat lagi. Ustazah, dah sebulan kami makan nasi dengan garam je, dia kata. Telur pun tak mampu. Bukan orang lain ni, orang Malaysia lah ni cerita ni kan. Lepas tu saya kata, habis tu akak datang ni kerana apa ni, jumpa saya ni? Saya nak minta tolonglah, kau ada bantuan sikit-sikit. Ustazah, boleh bagi kami makan 2-3 hari ni anak beranak? Saya tanya dia soalan, akak nak tak bantuan seumur hidup? Kalau saya bagi 50 ni, ada ni duit tabung ni, duit khas bantuan panja waruncik ni, untuk kecemasan orang yang miskin, orang susah ni. Tapi mungkin bertahan seminggu. Akak nak tak bantuan seumur hidup? Nak lah, siapa tak nak, betul kan? Bantuan seumur hidup ini diberikan oleh Allah ya Razak yang memiliki rezeki. Lepas tu saya tanya dia, suami macam mana kak? Suami saya ustazah, minum arak, main perempuan, balik sepak terajang saya, nafkah tak bagi. Maksudnya suami ni sangat bermasalah. Lepas tu saya kata, okeylah kak, macam ni lah. Keluarga macam mana? Keluarga dah buang saya lama, dia tak setuju dulu saya nikah. Lepas tu puan nak teruskan ke dengan suami ni? Ya ustazah, sayang tu ada. Orang perempuan ramai macam tu. Tak pelik, saya jumpa ramai. Suami teruk macam mana pun, dia tak berani nak lepaskan daripada ikatan. Dia teruskan kehidupan dengan harapan suami akan berubah. Walaupun 5 tahun, walaupun 10 tahun. Kes saya banyak, 30 tahun. Kaki suami dera tahap maksimum. Tapi tak minta pisah. Dengan harapan suami akan berubah. Itu pilihan masing-masing. Ada orang cukup setahun kena, minta pisah, mulakan kehidupan baru. Kita tak boleh nak kata, tak boleh buat pembandingan. Masing-masing yang menghadapinya, kita hanya boleh membantu.
Saya nak cerita kisah ni saya tanya, puan, akak dah berapa lama tak semayang? Muda lagi ni, bukan akak. Saya panggil puan macam tu lah. Sebab anak kecil lagi 2 orang. Dah 4-5 tahun dah ustazah tak semayang. Bertahun-tahun tak pernah semayang. Tak pelik ibu-ibu, hari ni orang tak semayang tak pelik. Sebab itu memang betul lah dalam peristiwa Isra Mi'raj, bila turun ke langit ke-6, Nabi Musa sekat kan? Nabi ke-7 Nabi Ibrahim, Nabi langit yang ke-6 Nabi Musa alaihissalam kan. Wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu beri, apa yang Allah beri? 50 kefarduan waktu salat. Nabi Musa jawab, umatku tidak mampu, umatmu lagi tak mampu wahai Muhammad, minta kurang. Berapa kali naik turun? 9 kali. Sampailah yang ke-5, tinggal 5 je lagi, betul tak? Kemudian Nabi Musa, wahai Muhammad, pergi minta kurang lagi dengan Allah, umatmu pasti tidak mampu. Lalu Rasul kata, aku malu, betul kan? Dan memang benar, ternyata benar hari ini 5 waktu pun ramai manusia tidak mampu. Bahkan ramai umat Islam hari ini 1 waktu pun tak mampu. Dulu mampu juga solat Jumaat, akhirnya solat Jumaat pun tak buat. Kami unit runding cara, soalan yang wajib kami tanya pada klien tentang solat. Semayang tak? Tanya yang tu je ringkas. Semayang tak? Kita buat statistik. 98% mereka yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah yang kronik dalam hidup, tak solat. Maksudnya kalaulah saya ada klien bulan tu 100 orang, 98 orang tak semayang, 2 orang je yang semayang. Yang mungkin masalah lain yang menjadikan rumah tangganya bermasalah. Mungkin isu tak keluar zakat, jadi tak berkat rezeki, rumah tangga bermasalah. Mungkin ada isu dengan rezeki tak berkat sebab ada beli motor guna ion kredit. Contoh, ramai orang guna ion kredit ni. Kadang saya sebut ni isu cerita keberkatan ni. Ion kredit ni tak patuh syariah, tapi motor tu guna buat pergi masjid, contoh pergi surau kan. Sebab tak faham, tak belajar ataupun tak terdedah. Sebab dia bukan Islamic financial pun. Ataupun beli barang rumah guna, tak boleh sebutkan ni kan, kena marah pula ustazah ni kan, guna ada satu sistem tu lah, mot kan, bayar ansuran, betul tak? Dan itu bukan patuh syariah. Beli sofa, beli peti ais, faham ya? Ia akan jejaskan keberkatan rumah tangga. Tak payah zakat, beli barang berunsur riba, semua itu benda yang haram. Jadi kadang-kadang dia semayang, saya kata ustazah, saya solat, saya pergi masjid, mungkin rezeki yang tak barakah. Sebab itu rumah tangga bermasalah, sebab itu anak-anak bermasalah. Mesti berkaitan dengan 5 rukun iman tu. Orang Islam tak lari. Bila Allah sebenarnya, orang mukmin ni bila ada ujian mesti ada jalan penyelesaian. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq, betul tak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan diberikan kecukupan. Tapi bila dia ada masalah tak selesai-selesai, makin teruk, makin dahsyat, makin tak nampak jalan keluar, dia mesti kena cek. Mungkin ada masalah dengan 5 rukun Islam tu. Pertama syahadah, insya-Allah syahadah okey. Yang kedua pergi pada solat, ada masalah dengan solat. Kalau solat tak ada masalah, mungkin pergi kepada puasa. Puasa okey. Masalah pergi kepada zakat. Ramai orang Islam kita tak keluar zakat. Berniaga tak keluar zakat, kerja tak keluar zakat, ada harta simpanan tak keluar zakat, ada ada emas dia sanggup pakai sampai siku lah, dia kata tak nak keluar zakat. Padahal wajib juga keluar zakat. Yang tak keluar yang uruf saja. Kebiasaan gelang 2 urat, 3 urat, lebih daripada tu bayar zakat. Pakailah ke mana-mana sampai berat lah dia punya lengan tu kan. Jadi sadar pula, naik sadar sebab apa? Angkat berat ni kan, contohlah. Lepas tu ada apa-apalah, ramai orang kita ambil mudah pasal zakat. Kita bimbang sedekah kita tak diterima oleh Allah sebab kewajipan sedekah yang wajib iaitu zakat tak dikeluarkan. Nauzubillah min zalik. Jadi saya nak cerita ni, pukul berapa cerita-cerita ni kan? Okey. 9 suku. Nampak steady ni kan, boleh ke sikit lagi ya? Semangat. Saya minta maaf cakap tu dia bersemangat. Pelik sikit. 10 minit lagi boleh ke? InsyaAllah boleh ya Tuan Haji. Saya nak bagi tahu kan cerita tadi tu, subhanallah, cerita bukan boleh percaya, ingat 10 minit ustazah ni kan. InsyaAllah tak lebih daripada tak kurang daripada 10 minit. Senang cakap begitu. Okey.
Lepas tu dia kata, Ustazah saya lama tak solat. 1 jam lebih tu cerita pasal semayang je. Kak, semayang ni macam ni, tulis balik, dah lupa, dah lama tak semayang. Dia jawab apa? Ustazah dulu saya semayang, tapi hidup tak berubah pun sama je. Buat apa semayang? Masa tu semayang tak faham. Semayang dengan betul, tujuan solat untuk apa tak faham, tak ada ilmu. Kemudian bila cerita gini-gini, saya bawa sikit fakta sains untuk menguatkan. Tambah sikit dengan selawat kak. Lepas tu istighfar berapa kali, selawat berapa kali. Lepas tu tambah solat duha contohlah kan. Kita kata minta buat semua ni. InsyaAllah ada perubahan yang berlaku dalam hidup akak. Hidup puan saya kata. Kemudian cerita ni bukan cerita reka, cerita kisah benar ni. Kalau saya menipu kan ni dalam rumah Allah ni kan. Tak sampai lebih kurang saya kata 2 minggu lagi saya akan panggil puan dengan suami. Saya akan panggil balik. Saya akan panggil datang, kita akan bincang dengan suami sekali. Kita hantar surat. Jadi dalam tempoh ni saya minta akak jaga betul-betul solat 5 waktu. Macam saya jelaskan gini. Kaedah dia, cara dia apa semua. InsyaAllah lah Ustazah. Kita bagilah sikit duit untuk dia makan berapa hari. Betul kan? Tak sampai 2 minggu. Tarikh temu janji dia telefon saya. Ustazah, kira tutuplah fail tu. Macam tu lah kan. Kira selesai. Kenapa ni? Patut menangis-nangis tak boleh bercakap ni. Alhamdulillah Ustazah, suami saya berubah. Saya masa tu saya tanya, berubah macam mana ni? Bukan mudah ni, suami perangai macam mana ni kan? Sampai main judi lah, minum arak lah, macam ni. Macam tak logik boleh berubah dalam tempoh 10 hari ni. Mustahil bagi kita, tak mustahil bagi Allah. Tak mustahil bagi Allah. Allah nak ubah. Allah sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah, boleh ubah, bagi petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Allah boleh beri hidayah tu kepada siapa yang dia mahu. Sama ni duk pujuk suami, duk bertahan, duk ngalir air mata, pujuk, merayu pada suami suruh berubah. Tak berubah-ubah. Rupanya bila dia baiki hubungan dengan Allah. Saya tanya macam mana suami boleh berubah ni cepat sangat. Biar betul ni puan. Ustazah, dah berapa hari saya solat, suami saya kena buang kerja. Habis tu bunyi macam cerita buruk kan. Berita buruk. Habis tu dia cari kerja yang baru. Tak silap saya macam basuh kereta macam tu lah kan, kerja yang mudah dapat. Di tempat kerja barunya dia dapat kawan yang baik. Tak tahu macam mana dia boleh ikut apa orang tu cakap. Orang tu ajak pergi masjid. Orang ajak semayang, dia pergi semayang. Lepas tu dia dapat gaji harian RM20 sehari macam tu lah. RM20 tu lah dia bagi duit kat saya sepenuhnya. Dia tak ambil sikit. Dia kata tak apa, makan dia ada rezeki dia. Subhanallah. Lepas tu saya pula yang menangis sama. Saya rasa Masya Allah, cepatnya Allah bagi petunjuk. Dia kata, Ustazah, kalau saya tahu begini lama, begini caranya Allah betulkan hidup saya. Dah lama saya sembahyang. Sebab itu saya nak bagi tahu orang di luar sana yang hidupnya huru-hara, tunggang langgang, tak tahu ni. Siang tak tahu, tengah hari tak tahu, malam tak tahu, tak tentu arah hidup ni kan, kerja itu ini. Kembalilah kepada Allah. Allah ya Malik, yang maha memiliki semuanya. Allah ya Razak, yang memberi rezeki. Allah ya Barik, yang maha mengaturkan segalanya. Bila kita baiki je hubungan dengan Allah, salat, Allah akan baiki hidup kita. Masya Allah. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, dia sedang mendirikan agama dan mendirikan hidup dia. Ad-din ni masuk agama dan sedang mendirikan hidupnya, memperbaiki hidupnya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dia sedang meruntuhkan agama dan meruntuhkan hidup dia. Subhanallah. Kalau orang datang, Ustazah, masalah anak masalah apa? Sekian. Betulkan tengok solat dia. Anak saya tak fokus belajar. Cuba tengok dia solat, mata melilau tak? Memang melilau. Tak fokus solat, tak ajar dia, tengok bawah je dek, abang semayang mak tengok, kamu tengok melilau. Anak tu dah belajar tengok bawah je. Sebab apa? Kejap mak tegur, bawah. Mata tu duk tegur. Lama-lama mata dia tetap tengok bawah kan. Akhirnya insya-Allah kesan di luar solat, bila dia tengok cikgu ngajar, dia tenung, dia dah boleh mula fokus. Bila dalam solat, kita tengok di luar dia kelang kabut. Tengok solat dia, laju kelang kabut. Bila kita baiki solat dia, semayang dengan tenang dek. Mak nak tengok kamu semayang depan mak.
Ini kadang kita tanya je, semayang tak? Dah, padahal dia tak semayang. Kita malah nak cek, kita malah nak intai. Akhirnya dia membesar dengan biasa menipu kita sampai besar. Sebab dia berani menipu Allah. Dia berani menipu kita. Akhirnya benda bermula daripada menipu solat, dia akan menipu benda yang lebih besar lagi. Kita pun tengok, dia cakap kelang kabut je. Kau ni cakap apa ni dek? Contohlah kan, mak tak faham cakap apa kelang kabut ni. Tengok bacaan dalam solat dia pun kelang kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata baca Fatihah perlahan-lahan, ulang balik. Umi nak dengar. Harus ya menguatkan suara untuk tujuan belajar. Jadi kita kata nak dengar baca Fatihah tu biar betul, keluar Allah betul. Kita nak betulkan. Sampailah dia semayang dengan baca teratur. Di luar solat, dia punya percakapan nanti akan teratur. Subhanallah. Perkara yang paling payah kita nak buat, nak tepati waktu solat. Betul tak? Kalau ada temu janji, kenduri kahwin, janji dengan kawan-kawan jumpa pukul 2. Dapat tak pukul 2? Dapat tu pukul 2. Pukul 12 lah contohnya kan. Awal lagi bersiap ni. Pukul 12. Kemudian janji dengan orang pukul 12. Lambat 10 minit. Itu kira lambat ke cepat tu? Lambat, betul kan? Mesyuarat lah pukul 2.30. Masuk 2.40. Cepat ke lambat tu? Lambat. Kita masuklah menyusup-nyusup kan. Minta maaf lambat 10 minit. 10 minit je pun tapi temu janji dengan manusia. Zuhur masuk 1.20. Semayang 1.30. Kira cepat ke lambat tu? Cepat. Betul kan? Takkan orang kata, dah 1.30 dah lambat ni. Apa lambatnya? Baru 1.30. Kalau kata pukul 2 pun awal lagi. Pukul 3 baru lambat. Bila temu janji dengan Allah, lambat 10 minit, lambat 15 minit, lambat 20 minit, kita kata tak lambat. Kita kata itu biasa. Sedangkan kalaulah kita lambatkan solat, lalu kita mati, kita dicatat sebagai berhutang solat dengan Allah. Dikira sengaja meninggalkan solat. Na'udzubillah min zalik. Orang yang nak belajar menepati waktu di luar solat, nak anak dia disiplin, cuba latih disiplin waktu solat, dia akan jadi orang yang sangat berdisiplin di luar solat. Nampak anak kita kasar je, perempuan, tengok solat dia pun kasar. Solat ni seolahnya satu medium yang Allah beri kepada kita. Betulkan solat, di luar solat semua akan betul. Kita kadang-kadang nak cakap lain, orang faham lain. Orang cakap lain, kita faham lain, sentap, sensitif. Antara masalah kita, dalam solat kita tak faham bacaan solat. Kita duk minta dengan Allah dalam solat ni kan, tapi kita tak faham kita minta apa dengan Allah. Berlaku banyak masalah komunikasi di luar solat sebab komunikasi dengan Allah bermasalah. Kita solat 30 tahun, 40 tahun tak faham bacaan dalam solat, ibu-ibu sekalian. Kalau buat survey ni tak tahu berapa orang yang faham betul-betul bacaan solat daripada awal sampai akhir. Bacaan doa kunut, faham tak maksud dia? Bacaan at-tahiyat, faham tak maksud dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, kebaikan. At-tahiyyatul mubarakatu, keberkatan. Tutayyibat, segala kebaikan. Tulillah, di sisi Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai para nabi. Sebenarnya setiap kali subuh, orang yang pertama kita bagi salam adalah kepada seluruh para nabi. Kalau kita faham masa kita ucap tahiyat tu, Assalamu alayka ayyuhan, berdiri bulu roma. Sebab kita sedang bagi salam kepada para nabi. Bila kita sedar kita sedang bagi salam, bagi dengan khusyuk, para nabi berada di seluruh langit menjawab salam kita. Hebat tak kita? Lepas tu orang yang kedua kita bagi salam siapa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan kepada semua orang-orang soleh. Rupanya dalam solat kita bagi salam pada diri sendiri. Berlaku tak di luar solat? Takkan berlaku. Ke duduk depan cermin bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak berlaku kita bagi salam pada diri sendiri. Tapi dalam solat seawal pagi, yang pertama kita bagi salam adalah kepada seluruh para nabi. Yang kedua kepada diri sendiri. Assalamu alayna, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin. Sebab itu Imam Al-Ghazali letak syarat yang pertama untuk dapat khusyuk dalam solat, memahami bacaan dalam solat.
Rabbighfirli ya Allah, ampunilah daku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah keaibanku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berilah rizki kepadaku. Lagi? Warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah, petunjuk kepadaku, wa'afini, wa'fu anni, berilah kesihatan dan berikanlah kemaafan. Apa yang kita perlukan daripada pagi sampai tidur balik, hari-hari sampai tua, sampai mati, terkandung dalam doa duduk antara dua sujud. Tapi sayang kita tidak baca sambil memahaminya. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang belajar solat, faham masuk dalam solat, dia akan semayang dengan tenang. Dia boleh lupa apa yang berlaku. Tapi sebaliknya kita, bila start je semayang, semua datang. Allahu Akbar. Kenapa tak keluarkan ayam siap-siap dalam peti ais? Kau tak boleh masak. Nak masak lauk apa hari ni? Lepas ni nak buat apa? Jadual sehari tu boleh dipikir masa waktu subuh. Fikir apa nak buat sampai malam. Bila semayang je nampak cicak, nampak lipas jauh, nampak sampah, rambut bergulung, nampak semua. Saya tak nampak. Masa tengok TV tadi tak nampak semua tu. Semayang nampak. Mula gatal-gatal nak kata. Kita sangat jauh dengan solat yang tenang. Masya Allah, Allahu Akbar. Pada jemaah sekalian, saya rasa saya nak kena berhentikan dah lah. Dah dekat 9.30 dah kan. Saya nak sebut sikit lagi. Boleh percaya kat sikit lagi tu kan. Tadi pasal azan. Sebenarnya cerita pasal azan banyak. Sebab itu kalau orang dulu masa saya buat modul tu, saya punya susunan tu daripada azan, apa yang berlaku, sejarah azan. Kita pun tak tahu sejarah azan ni. Azan ni memang wahyu daripada Allah ya. Kalimah-kalimah tu bukan susunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bincang dengan para sahabat, tapi benar-benar daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi dua orang sahabat. Masya Allah. Lepas tu dari sudut kajian gini, pergi kepada wudu. Saya nak sebut sikit pasal wudu. Allahu Akbar. Ada pula pakar-pakar kaji yang kaji tentang wudu. Saya nak sebut macam ni je, nak bagi kita faham ni. Wuduk, kita cuba belajar wuduk zahir dan batin. Ini dah lama dah ulama susun ni. Kita wuduk kan zahir, anggota zahir, betul tak? Tapi hadis Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengambil wuduk, lalu dibasuhkan kedua tangannya, akan gugur segala dosa-dosa daripada setiap celah jari jemari sehingga titisan air yang terakhir. Lalu apabila dibasuh wajahnya, akan gugur segala dosa sehingga titisan air yang terakhir. Kemudian bila dibasuh sampailah kaki, keluar semua dosa-dosa. Membawa maksud, wuduk ni adalah penyucian zahir dan batin. Saya nak tanya soalan yang pertama. Anggota badan manakah yang selalu terdedah kepada kotoran? Jawapannya adalah anggota wuduk. Yang terdedah kepada kotoran, terdedah kepada penyakit berjangkit. Mata, betul tak? Hidung, sesama lah, resedung lah. Mulut, penyakit-penyakit berkaitan mulut, kerongkong, apa yang kita makan. Telinga, betul tak? Lepas tu tangan, penyakit berjangkit ni. Lepas tu kaki. Ada tak penyakit berjangkit melalui lutut? Ada tak? Tak ada. Semua anggota tadi badan tu yang boleh dijangkiti penyakit berjangkit, semua melibatkan anggota wuduk. Sebab itu saintis kata umat Islam adalah umat yang paling sehat, sebab 5 kali sehari diwajibkan untuk membersihkan anggota-anggota yang terlibat dengan penyakit berjangkit dan terdedah kepada udara dan kotoran. Mata, hidung, rongga terbuka, mulut, telinga, inilah dia. Subhanallah. Kemudian saya nak tanya juga, anggota yang terlibat dengan dosa, anggota mana? 2 tangan, 2 kaki, mata, hidung, mulut, telinga. Dan semua ini melibatkan anggota wuduk. Allahu Akbar. Sebab itu bila hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang berwuduk, solatkan umpama dia mandi di air sungai di hadapan rumahnya 5 kali sehari. Nabi tanya, adakah bersih? Sahabat Nabi menjawab, sudah tentu sangat bersih. Dan bersih yang dimasukkan oleh Nabi ni bukan bersih zahir saja. Sebab itu siapa yang nak merasai kenikmatan khusyuk dalam solat, dia kena belajar wuduk dengan khusyuk. Bila ambil wuduk, guna air yang paling perlahan. Ni buka laju-laju ni, berderu-deru air keluar, membazir. Buka air perlahan, masa basuh tangan, terus doa. Doa ni sebenarnya disusun oleh ulama, dalam bahasa Arab semua ada. Basuh tangan kanan, ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini menerima buku amalanku.
Subhanallah. Kita terima buku amalan berkat doa kita esok di padang mahsyar, selamat terus. Siapa terima buku amalan belakangan, dijamin insya-Allah perjalanan seterusnya adalah menuju ke syurga Allah. Basuh tangan kiri. Ya Allah, janganlah jadikan tangan kiriku ini menerima buku amalanku. Kemudian apa dia? Komo-komo kan? Sebelum komo-komo atau lepas komo-komo. Ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran dan zikrullah. Jauhkan lidahku daripada berkata perkara-perkara yang maksiat. Bila hidung istinsyak tu kan, sedut kuat sikit ni, pap, macam tu je. Bila kita sedut kuat, dah banyak kotoran yang masuk ni keluar bersama. Sebab itu sunat sedut tangan kanan, lepas tu dikeluarkan tangan kiri. Betul kan? Jangan tangan yang sama keluar pun tangan sama, lepas tu sedut balik kotoran tu. Tadah pula, betul kan? Jadi semua tu kena belajar. Semua ni ada ilmu dia. Ulama susun khas bab wuduk dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah hidungku ini mencium haruman syurga bila basuh hidung. Basuh muka. Ya Allah, keluarkanlah segala dosa-dosa daripada wajahku. Dosa mata, dosa muka kita yang timbulkan fitnah dan sebagainya. Kadang muka kita ni masam, ketat. Orang kata, Hajah Timah mana yang muka ketat tu? Kadang sebab muka masam kita, orang bersangka-sangka ataupun orang kecil hati, betul kan? Jadi kadang air muka kita boleh menimbulkan rasa tak senang, kecil hati orang dan sebagainya. Okey. Jadi nak sebutnya, bila kita basuh muka, kita doa apa? Ya Allah, bangkitkanlah wajahku dengan wajah yang bercahaya di akhirat kelak. Basuh tangan hingga siku. Ya Allah, jadikanlah tanganku ini melakukan amal-amal soleh. Basuh tangan hingga ke siku belah kiri. Jangan jadikan tanganku ini melakukan amal yang buruk. Basuh kepala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lihamal malaikatil muqarrabin wa 'afiyatan lil muttaqin. Ada doa dia. Tapi kita doa pendek je lah. Ya Allah, bagi aku kefahaman tentang agama. Berikan aku ilmu yang bermanfaat. Sebab kepala ni kan. Kemudian basuh apa? Telinga. Ya Allah, berikanlah telingaku ni, telingakan serentak mendengar perkara-perkara yang baik. Subhanallah, Allah jaga telinga kita. Dua benda yang akan jadi pintu kepada hati dua, mata dan telinga. Apa yang kita lihat akan bentuk hati. Apa yang telinga dengar akan membentuk hati kita. Baik kita lihat, baik kita dengar, baiklah hati kita. Buruk mata melihat, buruk telinga dengar, buruklah hati kita. Na'udzubillah. Basuh kaki, basuh kepala dah. Basuh kaki kanan, ada doa dia. Allahumma sabbil qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetap teguhkanlah kakiku ni di atas titian siratmu. Subhanallah. Nak cerita titian sirat ni, ada orang menempuh perjalanan titian sirat berpuluh-puluh ribu tahun. Ada yang sepantas kilat, betul kan? Ada yang tempuh jalan hati-hati, akhirnya tergelincir masuk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada yang merangkak, ada yang meniarap. Jadi kita mohon kaki kita tegap di titian sirat, tidak tergelincir masuk ke dalam neraka, terus ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali basuh kaki kanan, doakan doa tu. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini di atas titian siratmu. Basuh kaki kiri, jangan gelincirkan kakiku di atas titian siratmu. Allahu akbar. Kalau kita boleh buat salat, kita boleh buat wuduk seperti ini, insya-Allah salat kita berbeza. Saya sudahi dengan satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika ambil wuduk, wajahnya pucat. Kemudian sahabat sebelah bertanya, "Wahai Umar, kamu sakit ke? Wahai Umar, kenapa wajah kamu tu macam orang sakit?" Tahu tak Sayyidina Umar jawab apa? Masa ambil wuduk ni dah ketar-ketar, dah takut. Sayyidina Umar tanya kepada orang yang bertanya tu, "Kamu tak tahu ke dengan siapa yang aku nak jumpa selepas ini?" Maksudnya dah tahu ni nak pergi jumpa Allah ni, nak solat ni. Masa solat, masa ambil wuduk dengan khusyuk. Kita kadang-kadang ambil wuduk sambil membebel, sambil marah-marah kalau kat rumah tu. Ambil wuduk, tak sedar ambil wuduk, tahu-tahu dah habis. Yang penting niat masa basuh muka saja. Insya-Allah peristiwa Isra' Mi'raj yang cuba kita hayati pada malam ini ialah menghayati tentang satu wahyu dalam peristiwa ini, iaitu wahyu salat, yang kalau kita kaji, kita baca, kita belajar tentang salat, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita akan temui hikmah demi hikmah, keajaiban demi keajaiban. Umat Islam tidak akan merana selama-lamanya, tak akan bersedih, tak akan sempit selama mana mereka kekal salat 5 waktu. Sebab apa itu janji Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertolongan itu akan datang bagi orang yang sabar dan juga orang yang
salat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Masya Allah, segala yang baik itu sudah tentunya daripada Allah. Yang kurang, yang silap dan sebagainya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Di sini kita ditemukan oleh Allah. Mudah-mudahan di syurga Allah kita semua akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.